Muslimin muslimat sekalian, kita masih lagi berada pada surah Al-Lail. Surah Al-Lail, surah yang ke-92 di muka surat 595, ayat yang ke-12, yang ke-11. Kita ambil sebelah lagi, ayat 9. Kita baca sampai habis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian, yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah ya Allah kami semua ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari, memahami ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrullah fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami,
Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepadanya, saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestin dan di mana jua mereka berada. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Kau kurniakan jua kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, ampunlah segala dosa-dosa kami. Ampunkanlah jua dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, khususnya ibu bapa kami, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami sekalian rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami, jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Wa ma yughni anhu, ma yughni manafi, manafi yughni aghna yughni, tidak berfaedah, la yufid, tidak berguna. Anhu, hu tu siapa? Hu tu manusia. Hu tu az-zakar wal unsa. Tidak berguna daripada manusia, sama ada dia itu lelaki atau perempuan. Apa yang tidak bergunanya? Maluhu, itu fa'il kepada yughni maluhu, harta dia. Harta dia tu tak berguna. Bila harta dia tak berguna? Idza taradda. Masa tu taradda. Taradda dengan makna mata ataupun saqata fi jahannam. Taradda ni mata, mati. Bila mati, harta banyak tak guna. Tapi Nabi SAW sebut, idza mata banu Adam, bila mati anak Adam, inqata'a amaluhu, terputuslah segala amalan dia, tak buat amal apa dah. Illa min salasin, kecuali salas, tiga kan, tiga benda manfaat. Min salasin, apa dia tu? Min ilmin, min salasin, min salasin, ilmin yuntafa' bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan ni harta juga. Tadi Allah kata mati tak guna. Betul tak guna harta. Tapi kalau harta dia guna untuk ilmu, hak tu membantu dia. Sampai dia tak ada pun akan berterusan manfaat dia. Ilmu yang dimanfaatkan. Maknanya tak ada harta, tapi dia tinggal ilmu kepada anak-anak dia, kepada masyarakat dia. Amin. Dia menyelamatkan dia. Min ilmi yuntafa' bihi, ilmin illa min salasin, ilmi yuntafa' bihi, sadaqatin jariyah, sadaqatin jariyah, sedekah yang berterusan. Jariyah ni maknanya, contohnya kita bagi ke orang, dia jadi berilmu.
Nah, dia jadi berilmu, ilmu dia pakai-pakai, puncanya kita. Maka selama dia hidup dan dia beri ke orang lain pula beri ke orang lain, sampai bila-bila dikira sadaqatin jariyah. Kita bagi kepada orang yang belajar contohnya. Dengan sebab duit kita, dia belajar, dia boleh jadi orang baik, dia boleh pendakwah. Semua ilmu yang dia dapat itu jariyah. Hak tu kita boleh kekal, harta begitu. Tapi kalau harta yang tidak pakai, ada mati, tak ada guna kita. Yang keberapa? Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Allahu akbar. Anak yang saleh yang dia tidak pernah berhenti berdoa. Tuan-tuan, anak pernah sebut dalam majlis-majlis, anak kita ni walau bagaimana tak baik sekalipun, tak sempurna sekalipun, jangan putuskan dengan dia. Mungkin semasa dunia sikit apa pun dia tak memberi bantuan kepada kita. Kita doa sampai mati. Kita doa sampai mati. Sampai mati, kita mati tiba-tiba. Lepas kita mati, dia berubah. Dia insaf. Dia sedar kesalahan dia. Dia jadi orang baik, bertaubat. Itu harta kita. Harta kita saat kita tidak ada lagi harta. Maka anak yang soleh, yang menyesal terhadap kesilapan dia berdoa, dia buat baik. Allah Akbar. Bahagianya ibu ataupun ayah yang sabar berdepan dengan ujian Allah. Jangan dia berhenti doa. Ini satu perkara yang berguna harta bila mati. 3 perkara kan. Itu. Abilah setakat tu dah. Yang maknanya harta kita ni, tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena betul-betul gunakannya sebelum mati. Bila mati tak ada guna. Sekarang ni kita didik anak kita menjadi orang baik, cucu kita jadi yang baik. Sebenarnya dia boleh menjadi kebaikan kepada kita bila kita mati. Kita tolong orang, kita tolong pejuang-pejuang yang menyelamatkan Palestin, Islam sekarang ini, disebabkan kita sebahagiannya, maka kita juga telah menyelamatkan Islam ini walaupun dengan RM1, RM2 yang kita infakkan itu. Boleh Itu yang dimaksudkan. Kalau kita nak kait dengan ayat sebelumnya, maknanya orang bakhil tu kan, ayat yang ke-8 tu, wa amma man bakhila wastaghna, dia bakhil, dia kedekut dan dia rasa cukup, dia wastaghna, dia rasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustai dengan husna, dia membohongi dengan husna. Husna ni dia kata infak tak guna, apa duk tolong orangnya kan, apa kaitan dengan kita, dia cari sendiri itu dia kadzdzaba bil husna. Gitu. Orang ni bila mati tak guna harta macam ni. Orang yang berguna harta orang mana? Orang ayat 5 tu. Fa amma man a'ta malahu wattaqa, dia berikhlas, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan dengan baik, dia infak, dia dapat berapa? Infak dapat berapa? RM1 dapat berapa? RM1 dapat 7,000. Macam mana kira? RM1 kita sedekah dapat 7,000. Macam mana nak kira? Kan? RM1 sama dengan satu biji yang kama sali habbatin ambatat sab'an sanabila wa fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Lepas tu ini maknanya 100 700 setiap kebaikan diganda 10. Diganda 10. 700 kali 10 2,000. RM1 baru. Kalau tuan-tuan bagi, Masya Allah, banyak pahala. Maknanya dia panggil a'ta. A'ta ni dia beri, wattaqa, dia ikhlas, wa saddaqa bil husna, dia mengharapkan syurga ataupun al-husna ini al-jannah ataupun ujuran akhirah.
ujura al-akhirah. Jadi harta macam ni manfaat, tapi harta yang ayat yang ke 8 9 apa ni? 8 kan? 8 9 itu tak guna. Bahkan orang yang ada harta guna tempat orang yang kedekut ni, Allah mudahkan dia jadi susah. Allah mudahkan, fasanu yassiruhu lil usra. Orang yang memberi, Allahumma amin. Orang yang memberi, orang yang ikhlas, orang yang mengharapkan pahala ini, Allah jawab dalam ayat 7, fasanu yassiruhu lil yusra. Allah mudahkan dia untuk kemudahan-kemudahan. Subhanallah. Itulah yang diceritakan. Maknanya ayat ni sesalah. Ayat sebelah ayat ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 satu package. Satu package. Ayat 1, 2, 3 satu package. 1, 2, 3, 4 satu package. Sekarang ni kita nak baca package yang ketiga pula. Ada package macam nak buat umrah ni. Nah, yang ketiga soal hidayah, soal akhirat. Macam mana? Soal akhirat, soal dunia ni, kita ni macam mana? Kita rasa kita milik ke ataupun Allah yang milik? Cuba tengok. Inna alaina lal huda. Allahumma hdina fi man hadait. Inna dia panggil satu alat yang ditambah. Ada tu taukid, satu alat yang ditambah untuk apa? Untuk hidayah. Inna lal huda alaina, begitu asalnya. Inna lal huda. Inna ini dia tidak ada kaitan dengan alat. Dia ada kaitan dengan huda, hidayah. Inna al huda. Kamu boleh taukidkan lagi? La. Dua tu. Cuba kita buang. Kita buang inna, buang sementara, buang inna, dan buang la pada lal huda tu. Dia jadi mana? Alainal huda. Alaina al huda. Tanggungjawab kami, kata Allah, nak beri hidayah, bukan kamu. Kamu buat je lah. Kamu buat je, buat kerja. Tak payah marah-marah. Allah dia, saya dah ajak dia 10 kali, tak berubah-ubah. Memang tak boleh nak ubah dia, bukan kerja kita. Kerja hidayah ni alaina, tanggungjawab aku yang boleh buat apa yang aku nak buat, nak beri tak nak beri. Maka mintalah hidayah. Bila kita minta hidayah, tiap-tiap pagi kita minta, sebelum pergi kerja, datang ke masjid, Allahumma hdina fi man hadait. Kita minta pagi-pagi. Dalam sembahyang Al-Fatihah kita kata ihdinas siratal mustaqim. Minta sungguh-sungguh hidayah. Sebab kerja hidayah ni kerja Allah. Bila kita kata Allahumma hdina kan, dalam kunut tu, Allahumma hdina tu, biarlah na tu kami. Kami tu kalau ada anak, ada cucu, masukkan sekali niat kita kepada mereka untuk dapat hidayah. Jangan Allahumma hdina kita seorang, anak dia, cucu dia, ikut dia lah. Tak boleh. Masukkan na tu, kami tu dibawa bersama kita. Niat dan hati itu cerita, ya Allah, tunjuklah kami jalan yang, berilah kami hidayah macam Engkau beri. Kami itu maknanya semualah keluarga kami, sahabat-sahabat kami, siapa-siapa yang kita cinta, kita kasih, kita masukkan di bawah Allahumma hdina, ataupun masuk di bawah ihdina. Itu makna hidayah. Sebab apa kita kena minta pada Allah? Sebab inna alaina al-huda. Alaina al-huda. Kemudian dimasuk inna. Apa makna inna? Sungguh-sungguh. Lal huda. Apa makna la? Sungguh-sungguh juga. 2 kali sungguh-sungguh. Ini tidak boleh ditolak dan diingkari bahawa hidayah itu milik Allah. Tak ada siapa yang mampu memberikannya. Dan wajib kita minta dengan dia. Wajib. Mana wajibnya? Semayang. Semayang wajib baca Fatihah. Dan rukun semayang. Orang tak semayang, orang yang tak minta hidayah. Sedangkan meminta hidayah itu wajib untuk kita tidak sesat. Apa ada? Itu dia panggil, maknanya
Ayat-ayat ini kita kata alainal huda, alaikumussalam. Boleh tak macam tu? Ha? Alainal huda, alaikumussalam. Al-huda, as-salam itu yang kita nak. Jadi tanggungjawab Allah lah yang memberi hidayah. Maknanya kalau kita belajar bahasa Arab, al-huda tu mubtada muakhir. Dia subjek do akhir. Subjek do akhir. Al-huda itu subjek. Kenapa subjek duduk akhir? Sebab dia nak cerita tanggungjawab. Tanggungjawab memberi hidayah. Bukan kamu, bukan Nabi, bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Ayat yang ke-13, wa inna lana, sama juga tu, wa inna lana lal akhirata. Kenapa baca lal akhirata? Kenapa baca baris di atas? Sebab inna. Tapi dipisahkan antara inna dengan lal akhirata dengan lana. Lana, milik kami yang memiliki. Mudah saja hebatlah. Akhirat tu kami yang milik. Kami nak beri siapa untuk kami. Jadi kita kena sungguh minta akhirat kerana Allah yang milik, bukan kita. Allahu Akbar. Wa inna lana, cuba kita buang macam tadi juga. Kita buang inna, kita buang lal akhirah. Jadi al-akhirata. Dia jadi lana al-akhiratu wal ula. Al-ula itu apa? Al-ula mana ad-dunya. Al-ula ad-dunya. Lana al-akhirah wal ula. Kata Allah, akhirat dan dunia itu kami yang punya. Kami yang punya. Kami taklah kalau nak. Nah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata maf'ulun bih li fi'lin wa fa'il mahdhufan. Ja'a maf'ul biduni fi'il wa biduni fa'il, kata ulama. Sirata, tengok. Mata tu sirata, ke atas mata kita. Mencari sesuatu jalan yang tak nampak. Jalan itu dari Allah. Hidayah itu dari Allah. Sirata. Kenapa mata kita melenggak ke atas, mendongak ke atas, mengharap kepada kebesaran Allah. Sirata. Kita tak baca sirati ke bawah. Siratu dan sirata. Mengharap. Doa. Itu doa. Akan jalan orang-orang yang an'amta, yang kau telah beri nikmat alaihim. Ada 4. Siapa? Nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Begitu. Maka Allah datang dengan inna. Apa makna inna? Sama juga yang tadi. Sungguh-sungguh. Lal akhirah lah mana apa? Sungguh-sungguh. 2 kali sungguh-sungguh. Ditambahnya nilai bahawa akhirat tidak ada pemilik kecuali Allah. Kita baca dalam Fatihah, Maliki Yaumiddin, pemilik, pemerintah hari pembalasan. Siapa? Allah, kan? Itu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Wal ula, al ula hiya dunia. Kenapa takdim al akhirah alal ula? Kenapa didahulukan sebut akhirat? Kita sekarang ni buat untuk apa? Untuk cari dunia ke? Untuk cari akhirat. Cari duit, cari apa? Dialah ada bahagian daripada duit itu untuk akhirat kita. Sebab akhirat yang didahulukan. Disebut akhirat dahulu, dunia kemudian. Untuk menunjukkan jangan buat kerja kecuali ada pada kerja kita itu pahala-pahala akhirat. Maka kita kena niatlah syartu qabuli amalina, syarat diterima amal kita. Pertama, al-ilmu bima na'mal, kita tahu apa yang kita buat. Yang kedua, an-niyah, ay yabda bin niyah, dia mula dengan niat yang jujur. Yang ketiga, al-ikhlas. Yang ketiga mesti ikhlas. Yang keempat, as-sabr.
wal istiqamah, sabar dan istiqamah. Faman kana lahu arba'a syurut, sesiapa yang memiliki 4 syarat ini, fakana amaluhu salihah, pasti amal dia itu salih. Nah, gitu. Wa inna lana lal akhirah. Cukup kita dua ayat ni menjadi kita rasa happy. Tak ada siapa pun boleh hebat sebab milik Allah. Tak ada siapa pun nak boleh beri hidayah sebab Allah yang milik. Akhirat ini, pahala akhirat, pahala dunia, kita bersungguh kerana Allah, kita minta, kita akan hebat. Mintalah dengan dia. Kita belajar walaili idza saja. Kita buatlah ni. Saya tak buat. Kan? Malam tu wadduha, kita dah baca itu. Wadduha, kita sentiasa kena duha hidup kita. Hidup kita sentiasa kena segar, kena sihat. Cari jalan-jalan untuk kesihatan. Duha yang walaupun umur 60, biarlah semangat itu duha. Semangat itu sentiasa duha. Sentiasa muda. Semangat sentiasa muda. Macam mana nak semangat sentiasa muda? Kena guna malam iza saja. Bila malam itu duduk saja, malam itu free, gunalah untuk cari hidayah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tu. Ayat 14. Fa anzartukum, kata Allah, wahai sekalian hamba-hambaku, aku ingatkan kamu semua naran talabba, akan neraka yang sedang menjulang-julang menunggu sesiapa sahaja yang bakhila wastauna wa kadzdzaba bil husna. Ni aku nak tunggu, kata Allah. Anzartukum naran talabba, aku ingatkan kamu dengan keras bahawa naran akan neraka yang sedang talabba. Bunyi macam mana tu? Talabba. Kalau kita dengar perkataan ini di depan neraka, samalah dengan bunyi neraka. Jangan sebut talazza. Talazza, tak, bunyi takut. Ini talabba. Kena sebut elok-elok, nanti tercabut gigi kita. Gigi baru yang kita dapat beli tu, kalau kita sebut talabba, dia keluar. Sebab tu kena kemah gigi nak baca Quran tu. Dia habis duit pun. Habis duit 1,000, apa? Kemah gigi. Untuk apa? Untuk baca Quran. Gigi boleh pahala. Bukan gigi pahala. Kita boleh pahala daripada guna beli gigi yang cantik itu. Sebab apa nak beli gigi? Sebab nak sebut talazza dengan betul. Talazza. Macam tak takut je. Nah, macam bunyi suka je talazza, sedangkan dia menakutkan. Sebab itu kita sebut talazza. Mata maksud terbuka mata selapanya. Talazza. Tak edit. Dia kena betul. La yaslaha, la yadkhulaha illa al-ashqa. Tidak, yaslah ni makna tidak masuknya. Ha tu naran. Ha tu naran. La yaslah an-nara illa, kecuali al-ashqa. Siapa ashqa ni? Orang jahat, orang jahat. Al-ashqa. Siapa orang jahat? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ini orang jahat. Nak kenal orang jahat? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Dia tak membohongi, dia tak buat. Dia bohong. Apalah, tolong plastik. Lepas tu kadzdzaba, ada pahala apa? Kita, anak-anak kita pun susah. Tolong apa? Kan? Tu kadzdzaba. Lepas tu wa tawalla. Tak cara, tak ambil hak, tak doa, tak apa. Sedangkan itulah benih agama yang ada pada dunia ini. Bumi yang sekecil itulah yang belum ditakluki oleh syaitan. Kan? Kalau yang itu ditakluki, kita akan ditakluki semua. Terlindungnya kita daripada musuh-musuh disebabkan Palestin yang kecil itu. Nah, jangan sekali-kali kita kadzdzaba wa tawalla. Itu orang ashqa. Ashqa isim apa dipanggil dalam bahasa Arab? Isim tafdil. Al-ashqa. Faham?
Isim tafdhil. Ashqa macam akbar, ahsan, afdal. Mana yang paling jahat ialah orang kadzdzaba wa tawalla. Gitu. Kita tak nak yang ni. Kena kalau nak tambah lagi ke al-ashqa ialah alladhi bakhila, ayat 7 ayat 8 tu. Wastawna wa kadzdzaba bil husna. Ini ashqa. Wasayujan, ayat berikut, wasayujannabuha, jannaba. Jannaba ni akan menjauh, sayujannabuha akan menjauhkannya daripada neraka itu. Siapa yang yujannabuha, yujannabu yufa'alu isim fi'il mudhari' majhul. Mana al-atqa naib fa'il. Kalau kita kena belajar bahasa Arab kan, naib fa'il mana akan dijauhkan daripada neraka itu. Siapa yang akan dijauh daripada neraka? Siapa yang akan dijauh daripada neraka? Siapa yang akan dijauh daripada kesusahan? Al-atqa. Al-atqa. Apa makna atqa? Alladhi yu'ti ma lahu yataza. Atqa ialah seorang yang yu'ti ma lahu. Dia beri harta dia untuk apa? Dia beri harta yatazakka, untuk bersih diri. Zakat lah. Yatazakka ni zakat. Zakat bersih diri. Yatazakka, untuk bersih diri. Ya Allah, inilah orang atqa. Atqa juga sama dengan dari sudut kedudukan perkataan itu sama dengan akbar, ashqa, ahsan. Maknanya yang paling bertakwa ialah orang yang beri hartanya untuk bersih diri. Allahumma ja'alna minhum. Habis tu pakej ni habis setakat tu. Dan juga atqa juga kita kena ambil ayat mana? Ayat 5 tu. Siapa atqa? Alladhi yu'ti ma lahu yatazakka. Apa makna alladhi yu'ti ma lahu yatazakka? Maknanya man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Sebab tu Quran kena tadabbur, kena fikir depan belakang, kena pusing-pusing. Itulah nilainya. Allahumma ja'alna mimman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini termasuk orang-orang yang memberi, bertakwa dan mengiyakan kebaikan-kebaikan yang kita buat itu akan diganjar Allah dengan kebaikan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Wa ma li ahadin. Apa tu? Dia terjemah macam mana tu? Boleh payah sikit. Ayat kadang-kadang dia ada yang payah, ada yang mudah. 19 tu, sedangkan dia tidak berhutang apa ni? Sedangkan dia tidak berhutang budi dengan sesiapa pun yang patut dibalas. Apa makna? Apa makna ni? Ayat 19 ni. Orang beri harta, kan? Orang beri harta, infak. Aku infak ni, harap-harap tolong aku lah. Itu bukan jenis atqa. Aku beri ni, harap-harap ingatlah aku. Ni lalu kat rumah pun tak tengok. Kita tolong dia berapa banyak. Tak tengok. Allah, jahatnya orang ni. Orang atqa, ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tak ada apa pun yang mengharapkan dia daripada nikmat yang dia beri kepada orang lain yang dia milik itu untuk dibalas. Tapi untuk apa dia buat? Illa btigha'a wajhi rabbih
al-a'la. Kecuali ibtigha', dia buat itu semata-mata ibtigha', mencari wajah Tuhannya yang maha agung. Apa makna mencari wajah Tuhan yang maha agung? Mencari redha Allah. Orang macam ni Allah kata apa? Wala saufa yarda. Pasti wajib Allah akan suka dan dia redha pada Allah. Untuk menjadi kita ni suka pada Allah, kena beri dan jangan ungkit-ungkit terhadap pemberian kita itu. Wa ma li ahadin, tak ada seorang pun di kalangan yang bertakwa ini min nikmatin, daripada nikmat yang dia miliki, yang dia beri pada orang lain, tu jazak, dia mengharapkan dibalas. Tak ada. Tapi dia buat untuk apa? Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya Allah, Allahumma hdina fi man hadait. Kecuali dia mengharapkan wajah Allah, wajah Tuhannya yang maha tinggi, makna redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang macam ni wala saufa yarda. La saufa tu dua kalimah tu, la taukid, la mutaukid. Saufa dia panggil satu alat lil mustaqbal. Lil mustaqbal, satu alat untuk menunjukkan masa depan yang jauh. Yarda mungkin berlaku di akhirat, tak berlaku di dunia. Allah redha kita. Dunia ni macam susah dia hidup, susah dia uji, tapi Allah redha, berlaku keredaan Allah di akhirat. Kita nampak orang Palestin, orang Gaza dibunuh, ditimpa, tapi kata Nabi SAW, antara kelebihan orang syahid, dia nampak dah istana dia di dalam syurga. Allahumma ya Allah. Itu nikmat mereka yang tidak akan berlaku sekarang. Saufa dalam bahasa Arab ada dua, saufa dengan sa. Allah kata wala saufa, lam taukid, dan pasti akan berlaku yarda, dia redha. Siapa dia redha? Allah. Yang hamba ni redha tak? Hamba pun redha. Yarda ni boleh jadi kembali pada Allah, Allah redha. Dan boleh jadi hamba ini bila dapat nikmat Allah di akhirat, dia rasa happy, dia rasa redha. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kan dalam itu radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, wa radu anhu, dan mereka juga redha kepada Allah. Wala saufa yarda. Masya Allah, ayat ini cukup hebat, ayat ini cukup sempurna. Kita kena hafal, kita kena realisasi dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tenang, terbuka, happy dalam hidup walaupun apa keadaan yang kita hadapi. Sekadar itu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.